Hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Zul Iskandar bin Muhammad. Pada hari ini aku nak buat satu video yang berkaitan tentang piramid. Seperti yang kita tahulah, piramid ni struktur bangunan dia berbentuk segitiga, bukan empat segi, segitiga. Okey. Mengikut kajian, piramid mula dibina pada tahun 2500 sebelum Masihi. Pada satu ketika dahulu, struktur bangunan piramid ni boleh digolong dalam golongan bangunan yang tertinggi dan yang besar, yang terbesar pada satu ketika dahulu. Sebagai contoh, piramid Giza di Mesir. Piramid Giza di Mesir ni berketinggian 455 kaki. Ketinggian piramid Giza di Mesir ini lebih kurang 1/4 daripada ketinggian KLCC. Dan mengikut kajian juga, piramid ini, struktur bangunan piramid dapat dijumpai di seluruh pelosok dunia, termasuklah di kawasan Asia dan Eropah. Hal ini menunjukkan bahawa monumen piramid ini adalah monumen yang terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Okey, fakta yang kedua pula tentang piramid ini adalah tujuan utama piramid ini dibina. Apa yang aku tahu berdasarkan apa yang aku research, tujuan utama piramid ini dibina adalah untuk menempatkan jasad-jasad golongan diraja. Kenapa golongan diraja ini nak letakkan mayat dia dalam piramid? Why? Okey. Golongan diraja ini pandai sebenarnya. Sebab golongan diraja ini pada zaman pemerintahan dia, golongan diraja ini bertindak kejam terhadap hambanya. Sebagai contoh lah kan, kita bagi contoh, raja-raja ni memerintahkan hamba-hambanya untuk membina piramid, sampaikan ada di kalangan hambanya mati, meninggal dunia. Inilah menunjukkan sifat kejam seorang raja pada suatu ketika dahulu. Tapi itu tak menjawab lagi kenapa mayat diraja ini ingin disorok di dalam piramid. Okey, kenapa mayat diraja ini ingin disorok di dalam piramid? Hal ini disebabkan kaum kerabat diraja risau hamba-hamba yang masih hidup ingin membalas dendam apabila raja ini meninggal dunia. Hamba-hamba ini mungkin boleh menggali semula makam diraja untuk mengkhianati raja tersebut. Ini kerana kepercayaan diorang, kepercayaan mereka semua, sesaan selepas mati itu akan dapat dirasa oleh golongan diraja tersebut. Dan disebab itulah raja-raja ini ingin menyimpan mayat mereka di dalam piramid. Dan binaan piramid ini juga dibina menggunakan struktur laluan yang amat kompleks. Ini akan menjadikan hamba-hamba yang ingin mencari mayat-mayat diraja tadi, yang ingin mengkhianati, ingin menyiksa mayat diraja nanti, tak dapat menjumpai sebab laluan di dalam piramid ini terlalu kompleks. Sampaikan ada yang sesat, tak jumpa jalan keluar, dan memberi kesukaranlah kepada penggali makam. Okey, fakta yang seterusnya adalah fakta nombor 3. Yang aku ingin terangkan tentang fakta nombor 3 ni adalah struktur di dalam piramid. Mengikut kajian, masih banyak ruang yang terdapat di dalam piramid yang belum pernah diterokai oleh penggali-penggali makam ataupun saintis-saintis. Sebagai contoh, di piramid Giza hanya terdapat 3 ruang
yang dapat dikenal pasti. Ruang yang pertama adalah ruangan King Chamber. Ruangan King Chamber ini digunakan untuk meletak mayat diraja yang meninggal dunia. Manakala di bawah ruangan King Chamber itu terletak ruangan Queen Chamber. Ruangan Queen Chamber ini digunakan oleh permaisuri yang memerintah pada ketika itu. Dan ruangan yang ketiga yang dapat dikenal pasti adalah Underground Chamber. Tujuan Underground Chamber ini dibina dan dicipta masih belum dapat dikenal pasti sehingga sekarang. Ianya kekal misteri sehingga sekarang. Dan terdapat beberapa pihak berpendapat bahawa ruangan Underground Chamber ini untuk mengelirukan penggali makam yang ingin mencari tempat yang dikatakan King Chamber untuk mengkhianati, menzalimi dan mencuri harta-harta yang terdapat di pemakaman diraja tersebut. Sebagai kesimpulan yang dapat disimpulkan mengenai video aku pada hari ini, terdapat beberapa fakta yang pelik dan menarik bagi aku yang aku dapat kongsikan kepada semua. Sebelum aku mengakhiri video aku pada hari ini, jangan lupa tekan button like dan button subscribe di bawah. Sekian sahaja, bertemu kita di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.